Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa bihi al-ghummata biiznillah hatta atahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, thumma amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, insya-Allah pada hari ini kita menyambung pengajian kita membaca kitab Makan Sunnah An-Nabawiyah karangan Syekh Al-Fadhil Dr. Omar bin Muslih Al-Husaini hafizahullah, dan hari ini kita sampai pada muka surat 91. Muka surat 91 di bawah tajuk Al-Mabhathul Khamis Manzilatus Sunnati fil Qur'anil Karim. Topik yang kelima, iaitu kedudukan sunnah Nabi SAW berdasarkan ayat-ayat Qur'anul Karim. Tuan-tuan boleh rujuk pada nota yang saya kongsikan pada pertemuan yang lepas, kerana malam ini kita membaca nota-nota yang kita kongsikan pada pertemuan yang lepas, insya-Allah. Qala al-muallif rahimahullah, qad jaa bayanu makanat sunnah wa manzilataha fil Qur'anil Karim fi mawadi'in katsirah ala awjihin muta'addidah min al-bayan. Dalam Al-Quran terdapat banyak keterangan tentang kedudukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Imam Ahmad, Imam Ahmad berkata, nazartu fil mushafi fawajadtu fihi ta'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi 33 mawdi'a. Kata Imam Ahmad, aku melihat dan memerhatikan isi kandungan al-mushaf, iaitu Al-Quranul Karim, maka aku dapati bahawa ketaatan kepada Rasul itu disebutkan sebanyak 33 kali. Inilah dia ulama, tuan-tuan. Pada zaman tersebut tidak ada komputer, tidak ada sebarang alat bantuan elektronik sebagainya. Berdasarkan kepada pemerhatian mata mereka, mereka mendapati bahawa dalam Al-Quran, kata Imam Ahmad, bila perhatikan dalam Quran terdapat 33 tempat yang mewajibkan manusia beriman kepada Rasulullah, taat dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu keajaiban, keajaiban ilmu, kerana mereka sentiasa hidup bersama Al-Quran, dan tajuk yang mereka tahu tentang berapa diwajibkan itu menunjukkan bahawa mereka tajuk tersebut menjadi tajuk yang menjadi perhatian diri mereka. Wa qala Abu Bakar Al-Ajuri, berkata al-Imam Abu Bakar Al-Ajuri, thumma farada 'ala al-khalqi ta'atahu sallallahu alaihi wasallam fi nayfin wa 30 mawdi'an min kitabih azza wa jal. Berkata Abu Bakar Al-Ajuri, al-Imam Abu Bakar berkata, Allah Subhanahu wa taala kemudian memfardukan manusia untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bilangan lebih daripada 30 tempat. Naif artinya bilangan antara 3 hingga 9. Naifin wa 30 iaitu lebih daripada 33 tempat dalam Al-Quranul Karim. Wa qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, dan kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wa qad awjaballahu ta'ata Rasul sallallahu alaihi wasallam ala jami'in nasi fi qaribin min 40 mawdi'an min Al-Quran. Syekhul Islam berkata, dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke atas seluruh manusia itu hampir 40 tempat, 40 kali dalam Al-Quranul Karim. Daripada kata-kata Imam Ahmad dan kata-kata
Imam Abu Bakar Al-Ajuri dan Imam Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, mereka sepakat perintah untuk dan Rasulnya itu, iaitu mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terdapat Al-Quran sebanyak lebih daripada 33 kali dan hampir kepada 40 kali. Kata Syekh, iaitu pengarang, wa hadzal adad min al-mawadi' alladhi dzakarahu haula'i al-a'immah yumathilu ba'd awjuh dilalati al-Qur'an 'ala manzilati sunnah. Iz manzilati sunnati fil Qur'an tazharu min wujuh. Dalam banyak-banyak tempat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran Al-Karim, seperti mana yang diterangkan oleh imam-imam tadi, didapati bahawa bentuk taujih Allah Subhanahu Wa Taala, bentuk cara Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kita beriman kepada Rasul itu boleh dibahagikan kepada beberapa jenis ayat, beberapa kategori. Yang mana beliau sebutkan di sini ada 8 kategori. Dalam 30 lebih daripada sama ada 33 tempat atau hampir 40 tempat, seperti mana kata Imam Ibn Taimiyah rahimahullah, dalam 40 ayat, hampir 40 ayat tadi, sekiranya kita boleh pecah-pecahkan, didapati bahawa ayat-ayat Quran itu boleh dibahagikan kepada lebih kurang 8 aspek. Dan di sini Syekh kumpulkan ayat-ayat tersebut. Okay. Syekh kumpulkan, kalau kita kira dalam nota yang dalam kitab yang Syekh sediakan ini, lebih kurang hampir 40 ayat berkaitan dengan ketaatan, iaitu kewajipan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, apakah aspek cara Quran mengajak atau memerintahkan manusia beriman kepada Nabi dan Rasul? Di sini Syekh sebutkan awalan, iaitu cara pertama, ma dalla ala wujubil imani bihi sallallahu alaihi wasallam wa tasdiqihi. Ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahawa wajibnya beriman kepada Rasul dan membenarkan berita-berita yang dibawa. Okay, ayat pertama, ayat yang mewajibkan. Artinya bab ketaatan Rasul bukan suatu pilihan, suatu kewajipan. Sama ada kita apa yang disampaikan dalam hadis tersebut, kadang-kadang kita faham ataupun tidak faham, kita wajib beriman. Orang Islam, sebahagian daripada orang Islam yang memahami bahasa Arab, yang memahami hadis Nabi SAW, sebahagian daripada mereka yang tidak faham. Namun kepada kedua golongan ini, sama ada yang faham ataupun tidak faham, wajib kepada mereka beriman kepada Al-Quran dan As-Sunnah secara mujmal, secara umum. Jadi kewajipan beriman kepada hadis Nabi SAW itu suatu ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bentuk pertama. Syekh akan bawakan nanti, kita akan baca lepas saya sebut 8 kategori ayat Quran ini, saya akan bacakan apa yang Syekh sebut berkaitan dengan ayat-ayat Quran berkaitan. Itu kategori pertama. Kategori kedua, ma dalla ala annahu sallallahu alaihi wasallam la yantiqu 'anil hawa. Kategori ayat yang kedua berkaitan dengan kedudukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran Al-Karim ialah ayat-ayat yang menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dengan kehendak dirinya, dengan hawa nafsunya. Nabi bercakap, apa yang Nabi sampaikan berkaitan dengan agama merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kategori ayat yang kedua daripada hampir 40 ayat tadi. Yang ketiga, kategori ketiga, ma dalla ala annahu sallallahu alaihi wasallam mubayyinun li kitabillah. Ayat-ayat yang menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan penjelas terhadap isi kandungan kitabullah. Banyak ayat Quran yang menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang menerangkan makna isi kandungan Al-Quran Al-Karim. Yang keempat, rabi'an, ma dalla ala annahu huwal uswah. Kategori keempat yang menunjukkan kedudukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah ayat-ayat yang menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan uswah, role model, ikutan dan contoh kepada umat. Yang kelima, khamisan, ma dalla ala wujubi ta'atihi sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat yang menunjukkan bahawa wajib taat kepada Nabi. Kategori pertama, wajib beriman. Kategori kelima ini wajib taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kategori yang keenam, ma dalla ala wa'di
man ata'ahu wa thawabihi. Kategori yang keenam daripada ayat-ayat yang menunjukkan kedudukan sunnah ialah ayat-ayat yang menerangkan tentang janji-janji baik Allah Subhanahu Wa Taala ke atas orang-orang yang mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pahala-pahala yang disediakan. Yang ketujuh, kategori yang ketujuh, ma dalla ala wa'idin man asahu wa iqabihi, iaitu ayat yang menunjukkan ayat-ayat yang menunjukkan bahawa janji buruk Allah Subhanahu Wa Taala diberikan ke atas orang-orang yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ke-8, kategori yang ke-8 daripada aspek-aspek yang menunjukkan bahawa kategori ke-8 daripada ayat-ayat yang menerangkan kedudukan sunnah ialah ma dalla ala wujubi tahkimihi wa salbil ikhtiyari minal abdi ba'da qada'ihi. Ayat yang menunjukkan bahawa wajib menerima hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menolak adanya ikhtiar, iaitu adanya pilihan selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan sebuah hukum ataupun satu hukum. Okey, daripada 8 kategori ini, hari ini kita akan baca ayat-ayat Quran berkaitan dengan ke-8 kategori ayat Quran yang menunjukkan bahawa kedudukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu tinggi di dalam ayat Al-Quranul Karim. Kita masuk kepada kategori pertama, iaitu ma dalla ala wujubil imani bihi sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat yang menunjukkan wajib beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat pertama, qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. يا أيها الذين آمنوا, wahai orang-orang yang beriman, آمنوا بالله ورسوله, berimanlah dengan Allah dan Rasulnya. Timbul persoalan, Allah seru, wahai orang-orang yang beriman, iaitu mereka mempunyai iman, mereka beriman kepada Allah. Perintahnya ialah aminu billahi wa rasulihi, berimanlah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyeru mereka dengan panggilan orang yang beriman, kemudian yang diperintahkan ialah untuk beriman? Ulama mengatakan bahawa ayat ini bukanlah ayat daripada bab tahsilul hasil, iaitu ayat yang menunjukkan bahawa iman seorang tidak sah kemudian baru diseru untuk beriman baru sah. Tidak. Ayat ini menunjukkan bahawa daripada bab yang disebutkan bab takmilul kamil, iaitu bab menyempurnakan lagi sesuatu yang sempurna. Apa artinya? Orang-orang yang masuk Islam, orang-orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan ikhlas, mereka telah menjadi orang yang beriman. Namun iman yang mereka miliki itu perlu disempurnakan dengan secara perlu ditahqiqkan. Iman yang memasukkan seseorang Islam ialah iman yang dikatakan sebagai haddul adna, pada level yang paling rendah. Bukan rendah, artinya level yang paling minima untuk menjadi seorang Islam, dan imannya sempurna. Namun orang yang beriman itu, mereka perlu menambahkan kesempurnaan tersebut dengan menunaikan hak-hak keimanan. Secara ringkas kita kata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, iaitu mereka telah beriman kepada Allah secara mujmal, secara umum. آمنوا بالله ورسوله وبالكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Allah perintahkan orang yang telah beriman kepada Allah secara mujmal, secara umum tadi, mereka perlu beriman kepada Allah secara detail, secara mufassal. Artinya bagi orang-orang yang masuk Islam, iman mereka sah. Namun banyak lagi hukum-hukum Islam, tuntutan-tuntutan dalam Islam yang belum mereka tahu. Dengan
pengetahuan mereka yang bertambah tentang Islam, maka bertambahlah iman mereka. Orang awam beriman kepada Allah di kalangan orang mukminin, sama seperti ulama yang beriman kepada Allah. Kedua-dua iman sempurna, namun tahap kesempurnaan tadi berbeza. Tahap kesempurnaan berbeza. Orang yang mengetahui dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara mufassal, secara detail, kedudukan imannya lebih tinggi berbanding dengan iman orang awam yang hanya beriman secara mutlak ataupun secara mujmal, secara umum. Makin bertambah ilmu dan amalan, maka bertambahlah iman. Bertambah iman bererti bahawa makin sempurnalah iman tersebut. Bagi orang-orang yang beriman secara mujmal, mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya dengan mengucapkan kalimah syahadah dan mentaati Nabi dan Rasulnya ikut kemampuan mereka. Namun kadang-kadang banyak perkara yang mereka tidak tahu tentang agama ini. Maka Allah perintahkan supaya mereka mendalami agama ini sehingga iman mereka bertambah dengan bertambahnya ilmu dan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti ayat Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, iaitu yang telah mengaku dirinya sebagai beriman dengan mengucapkan kalimah syahadah, aminu billah, hendaklah kalian beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala wa rasulihi, dan beriman dengan Rasulnya. Iman dengan Allah dan Rasulnya tidak dipisahkan dalam ayat-ayat Quran. Tuan-tuan boleh tengok kalau baca pada nota ayat-ayat berkaitan dengan iman ini, kita tengok balik lebih kurang hampir 40 ayat dalam yang kita bincangkan pada malam ini, semua sekali meletakkan beriman dengan Allah dan Rasulnya bersama. Kerana menjadi asas kepada orang-orang yang mengaku sebagai seorang Islam, hendaklah dia beriman dengan Allah dan Rasulnya. Dan beriman dengan Allah dan Rasulnya terletak pada rukun Islam yang pertama. Bagi orang yang hanya beriman kepada Allah dan menolak beriman kepada Rasulullah, mereka tidak dikira sebagai orang Islam. Sebab itulah orang Yahudi, mereka beriman dengan kitab dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman dengan kitab Taurat, beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka mendakwa diri mereka merupakan anak-anak Allah Subhanahu Wa Taala. Namun mereka menolak untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka tetap Allah namakan mereka sebagai orang kafir. Begitu juga golongan Nasara, beriman kepada Allah namun tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak menunaikan hak iman yang paling minima, iaitu mereka tidak menjadi orang Islam, mereka tetap dikira sebagai orang kafir walaupun mereka mempunyai kitab, walaupun mereka memiliki kitab. Sebab itulah Allah sebut dalam surah Al-Bayyinah, lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Dan tidaklah orang-orang yang kafir, lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, di kalangan ahli kitab dan musyrikin. Allah Subhanahu Wa Taala letakkan ahli kitab dalam kategori orang-orang kafir. Dan mereka sebahagian orang kafir bukan kerana mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, namun antara sebabnya mereka menolak untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam ayat ini Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, orang yang telah mengaku beriman kepada Allah, aminu billahi wa rasulihi, berimanlah dengan Allah dan Rasulnya, wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi, dan berimanlah kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulnya, iaitu Al-Quranul Karim, wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum Al-Quranul Karim. Selain daripada kita wajib beriman dengan Al-Quranul Karim, kita juga wajib beriman dengan kitab-kitab yang terdahulu. Kitab-kitab Taurat, seperti kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Bagi juga suhuf-suhuf, suhuf Ibrahim, suhuf Musa, dan juga suhuf-suhuf yang diturunkan kepada nabi-nabi yang lain, kita juga wajib beriman. Namun keimanan kita kepada kitab-kitab terdahulu merupakan keimanan yang mujmal, keimanan yang umum, yang tidak detail. Kenapa? Kerana
isi kandungan kitab-kitab terdahulu tidak sampai kepada kita dengan jalan yang meyakinkan, yang tidak diketahui kebenarannya. Dan kesemua isi kandungan yang benar dalam kitab-kitab dahulu, Allah telah jamin bahawa ianya dah dimasukkan dalam Al-Quranul Karim. Maka dengan kita beriman dengan Al-Quran, secara automatik kita telah pun beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum ini. Semua kandungan yang baik yang ada pada kitab-kitab terdahulu Allah telah rangkumkan dalam Al-Quranul Karim. Dan semua syariat-syariat yang Allah Subhanahu Wa Taala teruskan daripada umat terdahulu telah pun diterangkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berpadalah dengan beriman dengan Al-Quran dan sunnah. Dengan perkara itu menyebabkan secara automatik kita telah beriman dengan kitab-kitab yang terdahulu. Tidak bererti kalau kita beriman dengan kitab-kitab terdahulu kita perlu pergi membuka kitab Bible dan sebagainya, kerana kitab Bible tersebut pertama tidak terjamin keasliannya, telah berlaku banyak perubahan, dan yang kedua apa yang ada dalam kitab Bible itu telah pun dicukupkan oleh Quranul Karim. Maka Nabi SAW melarang sahabat untuk pergi mengambil ilmu daripada kitab Taurat, seperti mana larangan Nabi terhadap Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi beriman dengan kitab-kitab terdahulu berarti kita perlu beriman dengan Quran yang sebenar-benarnya. Kenapa? Kerana isi kandungan dalam kitab tersebut dah ada dalam Quran. Dan yang kedua, kalau ada isi kandungan yang masih lagi valid untuk kita amalkan pada syariat kita, kita dapati beritanya dalam Al-Quranul Karim. Allah terangkan tentang isi kandungan Taurat. Isi kandungan Taurat yang dikatakan wajib kita beriman ialah isi kandungan Taurat yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim dan dalam hadis yang sahih. Dan manakala semua perkara-perkara berkaitan dengan keimanan, berkaitan dengan tauhid, semua kitab itu isi kandungannya sama. Perbezaan hanya berlaku pada syariat, dan syariat yang perlu kita patuhi hanya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita sambung ayat ni. Allah kata apa? Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, dan kitab yang diturunkan ke atas Rasulnya, dan kitab yang diturunkan sebelumnya, iaitu kitab-kitab yang lain. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa rusulihi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang kufur, iaitu engkar kepada Allah, kepada malaikat-malaikat, kufur dengan kitab-kitab, kufur dengan rasul-rasul, kufur dengan hari akhirat, faqad dhalla dhalalan ba'ida, mereka telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Allah sebut di sini rukun iman, kesemua rukun iman Allah sebutkan, kecuali qada dan qadar. Qada qadar tak disebutkan dalam ayat ini, namun disebutkan dalam banyak ayat Quran yang lain, seperti kita selalu baca dalam syarahan dalam malam Lailatul Qadar, antaranya inna anzalnahu fi lailatul qadri, atau ayat Quran inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin sampai akhir ayat. Jadi ayat-ayat Quran berkaitan dengan qadar itu terlalu banyak, cuma untuk turutan tak disebutkan di sini. Namun turutan al-qadar itu disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara hadisnya adalah hadis Jibril alaihi salam. Hadis Jibril yang mana kita semua yang hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang kedatangan Jibril untuk mengajarkan agama kepada sahabat Nabi SAW, dan Jibril berupa seperti seorang manusia yang berpakaian yang sangat putih dalam keadaan rambut yang sangat hitam. Jibril datang tanya pada Nabi tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Maka Nabi SAW terangkan tentang rukun Islam dan rukun iman. Rukun iman yang Nabi sebut an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan hendaklah iman itu bererti kamu hendaklah beriman kepada Allah, kepada billahi wa kepada Allah, kepada malaikat, kepada rasul, kepada kitab, kepada akhirat, dan kamu beriman dengan qada dan qadar. Di sini Nabi mengisyaratkan bahawa beriman qada qadar, Nabi tambah perkataan Nabi sebut an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa an tu'mina bil qadari wa syarrihi, dan hendaklah kamu beriman dengan qada-qadar yang baik dan buruk. Nabi sebut wa an tu'mina, berarti apa? Nabi tahu bahawa
beriman qada qadar tak disebutkan ikut turutan dalam Al-Quran Al-Karim, namun ini turutan ini disebutkan dalam hadis yang Nabi ajarkan sekarang. Bagi golongan anti hadis, mereka menolak qada qadar ini sebahagian daripada rukun iman. Beriman dengan qada qadar, mereka tidak percaya, tidak menolaknya. Puncanya kerana mereka mengatakan bahawa hadis Jibril yang meletakkan qada qadar sebahagian daripada iman itu merupakan hadis ahad, iaitu hadis gharib yang pada sanad asalnya tidak datang dengan keadaan mutawatir. Tawatur hanya datang pada level yang ketiga. Manakala level yang pertama, hadis ini hanya diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Hadis yang sahihnya adalah gharib. Dan kita tidak perlu melihat kepada pandangan golongan anti hadis kerana mereka tidak mengetahui sedikit pun tentang hadis. Kita dah tolak pandangan mereka awal-awal lagi bahawa mereka ini orang yang anti hadis, hakikatnya mereka bukan orang Islam. Dari segi hukumnya mereka bukan orang Islam kerana mereka tidak melengkapkan rukun Islam yang pertama. Ayat Quran dan hadis ini apabila kita gabungkan, ayat ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi sampai akhir ayat yang kita baca sekarang, bila kita gabungkan dengan hadis Jibril alaihissalam, di sini menjadi bukti dalil bahawa hadis ahad itu dijadikan sebagai hujah dalam akidah, dalam masalah akidah. Kerana ayat Quran yang menceritakan tentang rukun iman tidak menyebutkan qada dan qadar. Yang menyebutkan qada qadar sebahagian daripada iman adalah hadis Nabi SAW. Kemudian umat Islam ijma' menerima hadis tersebut, sedangkan hadis itu berkaitan dengan soal tauhid, soal iman, maka di sini menjadi hujah bahawa hadis ahad itu diterima dalam soal akidah, sebagai menolak pada pandangan golongan Ahlul Kalam, sebahagian Ahlul Kalam yang menolak penghujahan hadis ahad dalam masalah akidah. Sebab tu kita lihat bahawa kaedah yang dibentuk oleh kalam ini diambil kesempatan oleh golongan anti hadis zaman sekarang. Kalau bagi siapa yang memahami bahasa Arab dan di kalangan ustaz-ustaz yang mendengar kuliah kita pada malam ini, boleh rujuk dalam laman web Ahlul Quran, iaitu golongan anti hadis menamakan diri mereka Ahlul Quran. Mereka berhujah dengan hujah-hujah yang dibawa oleh golongan Ahlul Kalam, iaitu menunjukkan bahawa hadis Nabi, hadis ahad itu dikatakan sebagai zanniyatus thubut, iaitu kesabitannya zanni bukan qat'i. Sedangkan mereka kata masalah akidah hanyalah diterima secara qat'i. Kaedah ni dan tidak syak lagi salah, iaitu dengan mengkategorikan hadis Nabi zanni dengan sebab zanni ditolak, itu dengan kaedah yang salah yang telah pun saya terangkan banyak kali dalam kuliah-kuliah dan status-status Facebook sebelum ini. Yang penting sebagai peringatan dan sebagai sebagai nota untuk kita semua, ambil nota untuk bagi siapa yang mengikuti kuliah ini dan kuliah sebelum ini, ayat ini sebagai dalil. Ayat Quran ini bila digabungkan dengan hadis Nabi, hadis Jibril, menunjukkan bahawa hadis ahad adalah hujah dalam masalah akidah. Kemudian kata syariah ayat yang kedua. Ayat yang kedua berkaitan dengan kewajipan beriman kepada Nabi SAW. Qala ta'ala, Allah berfirman, fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Maka kalian berimanlah dengan Allah dan Rasulnya, wan nuril ladzi anzalna, dan nur yang kami turunkan, yang kami telah turunkan, iaitu Al-Quranul Karim. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui di atas apa yang kalian lakukan. Ayat surah At-Taghabun ini ayat surah At-Taghabun ayat ke-8. Ayat ini disebutkan selepas ayat yang ke-7, iaitu ayatnya za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu Qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Ayat yang ketujuh Allah kata apa? Orang-orang kafir mendakwa bahawa takkan mereka dibangkitkan nanti. Katakan pada mereka, bahkan kalian akan dibangkitkan dan
Tuhan kami, Tuhanku akan membangkitkan kalian, kemudian kalian akan diberitahukan atau diberitakan tentang apa yang telah kalian amalkan di dunia, dan perkara itu tidak susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Perkara itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa aminu billahi wa rasulihi, maka hendaklah kalian beriman dengan Allah dan Rasulnya, wan nuril ladzi anzalna, dan dengan nur yang kami turunkan. Ayat sebelumnya cerita tentang keingkaran orang kafir untuk beriman dengan hari kiamat. Maka Allah kata, hendaklah, Allah berkata kepada orang beriman, wahai orang beriman, hendaklah kalian beriman dengan Allah dan Rasulnya, dan An-Nur, iaitu kitab yang diturunkan kepada kalian. Artinya apa? Nak selamat daripada, kalau kita ingin selamat daripada kesesatan dalam masalah akidah, iaitu dalam bab ini menafikan hari kiamat, hendaklah kita beriman dengan Allah dan Rasul dan Alkitab. Beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, dengan beriman dengan kitab merupakan benteng terhadap kesesatan dalam masalah akidah seterusnya. Kerana masalah utama yang berlaku, kenapa manusia ramai yang sesat? Kerana golongan pertama, yang banyak berdasarkan Quran, ini sudah jauh kesesatan mereka. Yang kedua ialah orang-orang yang anti hadis, percaya Al-Quran tetapi percaya beriman pada Allah namun anti kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan golongan ketiga ialah golongan yang terima separuh-separuh. Apa yang mereka rasakan benar, seperti apa yang mereka percaya, mereka terima, dan ayat Al-Quran dan hadis yang tidak sesuai dengan mereka, mereka tolak. Maka Allah beritahu, kalau kalian nak selamat daripada kesesatan-kesesatan seperti mana yang telah berlaku pada golongan-golongan kafir yang menafikan hari kiamat dan sebagainya, hendaklah kalian beriman dengan Allah dan Rasul dan berpegang dengan kitab. Dan ini formula yang tetap. Formula yang tetap untuk kita kekal dalam keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hendaklah kita melazimi iman kita dengan Allah dan Rasul dan juga dengan Alkitab. Ayat yang ketiga yang saya sebutkan dalam kategori pertama, iaitu ayat yang menerangkan tentang wajib beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah An-Nur ayat 62. Ayat 62. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. Ayat surah An-Nur ayat 62 ini Allah kata, dan hanya saja orang-orang beriman itu ialah orang-orang yang telah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bagi yang ada nota, yang ada kitab, boleh gariskan, beriman dengan Allah dan Rasulnya. Wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in, dan apabila mereka bersama dengan Nabi SAW di atas suatu urusan yang perlu mereka bersama, seperti urusan perbincangan tentang peperangan, atau berada di medan perang, atau ketika mendengar dalam masjid solat bersama, atau ketika mendengar khutbah. Artinya apabila orang-orang beriman tadi yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, apabila mereka duduk dengan Nabi SAW dalam satu urusan, lam yadhhabu hatta yasta'dhinuh, mereka tidak boleh keluar daripada majlis tersebut sehingga mereka meminta izin daripada Nabi SAW. Innal ladzina yasta'dzinunaka ulaika alladzina yu'minuna billahi wa rasulih, dan sesungguhnya orang-orang yang minta izin dengan kamu ketika mereka ingin keluar itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa iza sta'zanuka li ba'di sya'nihim, dan apabila mereka meminta keizinan kepada kamu untuk keluar untuk sebahagian berurusan mereka, fa'dzal liman syi'ta minhum, maka berilah keizinan kepada siapa yang kamu inginkan, wastaghfir lahumullah, dan hendaklah kamu minta istighfar, iaitu minta pengampunan kepada mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghafurur rahim. Ayat ini menerangkan tentang wajib minta izin dengan Nabi ketika kita duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibn Qayyim,
apabila fa iza ja'ala min lawazimil imani annahum la yadhhabuna madhhaban idza kanu ma'ahu illa bisti'zanihi, sekiranya dalam ayat ini Allah menjadikan bahawa antara ciri-ciri yang mesti ada kepada keimanan seseorang ialah mereka tidak akan keluar daripada satu majlis kecuali dengan izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa aula ayyakuna min lawazimihi alla yadhhabu ila qaulin wala madhhabin ilmiyin illa ba'da istizanihi. Lebih aulalah apabila mereka hidup dan duduk melazimi mazhab yang dibawa oleh Nabi SAW, itu ajaran yang Nabi bawa, mereka takkan pergi keluar daripada apa yang Nabi bawa kecuali dengan izin. Wa iznuhu yu'raf bidilalati ma jaa bihi ala annahu azna fi. Dan izin Nabi bererti hendaklah kita merujuk kepada dalil-dalil yang menunjukkan bahawa Nabi izinkan. Kerana Nabi SAW masa Nabi hidup, kita boleh minta izin dengan Nabi. Bila Nabi dah wafat, kita perlu cari izin dengan cari hadis Nabi SAW, cari dalil yang boleh membenarkan suatu perkara yang ingin kita lakukan atau ingin kita percaya. Sebab tu bab ini bab perlu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini merupakan istinbat yang mendalam yang dilakukan oleh Ibn Qayyim rahimahullah. Yang keempat, ayat yang keempat ialah ayat 15 daripada surah Hujurat. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang beriman dengan Allah dan Rasulnya. Juga beriman dengan Allah dan Rasulnya. Bagi yang ada nota boleh gariskan. Thumma lam yartabu, kemudian mereka tidak merasa syak. Beriman dengan Allah, kemudian mereka tidak merasa ragu-ragu. Dalam iman dengan Allah dan Rasul tidak boleh adanya keraguan. Kerana kalau ada keraguan, kita tak akan mampu melakukan sedikit pun pengorbanan dalam agama ini, kerana kita ragu dengan apa yang kita iman. Allah wajibkan kita beriman dengan Allah dan Rasul, dan mewajibkan kita meyakini dan menjauhi perasaan syak terhadap apa yang Allah beritahu dan terhadap apa yang Nabi SAW beritakan, apa yang Nabi sampaikan. Oleh kerana orang beriman mereka tidak syak dengan apa yang Allah dan Rasul sampaikan, maka mereka mampu berjihad. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dan orang beriman itu selepas mereka beriman dengan Allah dan Rasulnya, dan hati mereka tidak merasa ragu-ragu terhadap keimanan tersebut, mereka pun berjihad dengan harta mereka dan jiwa mereka, iaitu mereka berjihad dengan nyawa mereka fi sabilillah, dalam sabilillah. Ulaika humus sadiqun, mereka itulah orang-orang yang benar, iaitu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang benar-benar yakin. Bagi orang tak yakin, mereka tak mampu melakukan pengorbanan. Seperti dakwaan yang dilakukan oleh golongan Yahudi. Yahudi mengaku bahawa mereka beriman dengan Allah. Mereka mengaku bahawa mereka adalah anak-anak Allah. Dan hari akhirat itu diciptakan untuk mereka. Dan syurga itu adalah milik Yahudi. Kalau mereka melakukan dosa yang paling besar sekalipun, Allah hanya masukkan mereka dalam api neraka dengan waktu yang sebentar. Mereka takkan dimasukkan lama dalam neraka. Ini sesuatu yang didakwa oleh golongan Yahudi. Mereka mendakwa bahawa mereka adalah anak-anak Allah. Dan mereka mempunyai keistimewaan. Istimewaan apa? Syurga itu diciptakan untuk mereka. Dan memang mereka meninggal pasti masuk syurga. Kalaupun, kata mereka, kalau dosa yang mereka lakukan merupakan dosa yang paling besar, Allah hanya memasukkan mereka dalam neraka dengan waktu yang sangat singkat. Ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan hanya 40 detik. Wallahualam, artinya mana pada suatu keadaan yang sangat singkat bagi golongan Yahudi. Allah membantah dakwaan golongan Yahudi dalam Al-Quranul Karim. Allah kata, "Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas." Katakan wahai Muhammad, jawablah pada mereka, sekiranya benar-benar hari akhirat itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala diciptakan untuk kalian dan bukan untuk manusia yang lain, fatamannawul maut,
maka hendaklah kalian bercita-cita untuk mati. In kuntum shadiqin, kalau benar-benar kalian yakin dengan apa yang kalian dakwa. Yahudi kata hari akhirat mereka pasti masuk syurga. Kalau mereka meninggal, kalau mereka mati, pasti masuk syurga. Allah kata kalau kamu betul-betul yakin syurga untuk kamu, maka biarlah kamu mati. Harap fatamannawul maut, bercita-citalah untuk mati. Allah kata walay yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim. Dan mereka selama-lamanya takkan pernah bercita-cita untuk mereka mati, kerana mereka tahu apa yang telah mereka lakukan. Golongan Yahudi, mereka mengeluarkan, mereka mendakwa akidah-akidah tertentu untuk menyatakan bahawa mereka umat yang lebih mulia daripada manusia lain. Namun Allah beritahu bahawa sebenarnya mereka tidak yakin dengan apa yang mereka sebutkan, kerana mereka sendiri tahu bahawa kejahatan itu akan dibalas dengan jahat. Maka Allah cabar mereka untuk bercita-cita untuk mati. Walay yatamannawhu abada, dan sampai bila-bila Allah kata mereka takkan bercita-cita untuk mati. Dan keadaan itu sampai sekarang. Sampai sekarang Yahudi adalah bangsa yang paling takut untuk mati, kerana mereka tahu kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan sepanjang hidup mereka. Dan jaminan-jaminan yang mereka sebutkan bahawa mereka pasti syurga itu merupakan jaminan yang palsu, yang didustakan oleh hati mereka sendiri. Mereka sendiri tidak yakin dengan apa mereka sebutkan. Berbeza dengan orang beriman. Allah kata wahai sesungguhnya orang beriman ialah orang-orang yang beriman dengan Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak rasa ragu-ragu, mereka berjihad fi sabilillah dengan harta mereka, dengan jiwa mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar, orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Wa ulaika humus shadiqun. Ini ayat yang keempat daripada aspek yang pertama, pada kategori pertama, iaitu ayat yang mewajibkan keimanan kepada Nabi SAW. Ayat yang kelima, Allah berfirman, Qul ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakan wahai Muhammad, katakanlah Muhammad, wahai seluruh manusia, sesungguhnya aku Rasulullah yang diutuskan kepada semua kalian. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard, iaitu diutuskan daripada Tuhan yang memiliki langit-langit dan bumi. La ilaha illahu yuhyi wa yumit, tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Dia. Dialah yang menghidupkan, Dialah yang mematikan. Fa aminu billahi wa rasulihi, maka berimanlah dengan Allah dan Rasulnya. An-nabiyyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi, Rasulnya itu merupakan Rasul yang ummi, yang menyuruh kalian beriman, Rasul ummi yang beriman dengan Allah dan beriman dengan kalimah-kalimah Allah. Fattabi'uhu la'allakum tahtadun, maka wattabi'uhu la'allakum tahtadun, maka ikutilah dia, iaitu ikutilah Nabi Muhammad SAW agar kalian mendapat petunjuk. Ayat ini Allah SWT terangkan tentang kewajipan juga beriman dengan Allah dan Rasulnya. Okey, 5 ayat yang disebutkan oleh Syekh. Bagi yang ada letak, boleh gariskan semua perkataan fa'aminu billahi wa rasulihi, menunjukkan bahawa syahid yang kita fokuskan di sini, part yang kita ingin fokuskan dalam ayat Quran yang 5 ini adalah perkataan aminu billahi wa rasulihi. Berimanlah dengan Allah dan Rasulnya dalam bentuk perintah, dan kewajipan. Iaitu beriman dengan Allah Rasulnya suatu perkara yang wajib, yang tidak boleh ada pilihan. Kalau tahu Allah suruh, tahu Allah larang, tahu Allah beritahu, wajib kita buat, wajib kita tinggal berdasarkan apa yang dilarang, dan wajib kita beriman berdasarkan apa yang diberitakan atau disampaikan beritanya oleh Rasulullah SAW. Okey, ini aspek yang pertama, iaitu kategori pertama. Ayat tajuk kita malam ni berkaitan dengan kedudukan sunnah Nabi SAW dalam Al-Quran Al-Karim. Dan Syekh kata ayat Quran yang lebih kurang hampir 40 ayat itu boleh dikategorikan kepada 8 kategori. Kategori pertama, beriman dengan ayat-ayat yang mewajibkan kita beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Dan Syekh bawakan sini ada 5 ayat. Kategori kedua, thanian, ma dalla ala annahu sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa. Ayat-ayat yang menunjukkan bahawa Nabi Muhammad SAW tidak bercakap dengan hawa, iaitu dengan kehendak dirinya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan
dia iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dengan kehendak hatinya. In huwa illa wahyu yuha. Apa yang disebutkan melainkan wahyu yang telah disampaikan kepadanya. Ayat ni maknanya jelas. Ayat yang kedua berkaitan dengan kategori kedua, iaitu bahawa apa yang Nabi berbicara, apa yang Nabi sampaikan dalam agama ini merupakan wahyu. Ayat Quran, wadhkuru ni'matallahi alaikum wa ma anzala alaikum minal kitabi wal hikmah ya'idhukum bih. Dan hendaklah kalian ingat tentang nikmat Allah yang diberikan kepada kalian. Ya, dan juga apa yang Allah turunkan dalam Al-Kitab dan Al-Hikmah. Al-Hikmah dalam ayat ini maknanya adalah As-Sunnah, iaitu sunnah Nabi SAW. Allah sebut perkataan wa ma anzala alaikum, dan apa yang kami turunkan kepada kalian minal kitab wal hikmah, iaitu berbentuk kitab dan hikmah, kitab dan hadis, kitab dan as-sunnah. Jadi sunnah Nabi merupakan sebahagian daripada sesuatu yang Allah turunkan, bukan sesuatu yang Nabi ungkapkan daripada hawa nafsu. Jadi Allah sebut anzala alaikum, kami turunkan kepada sekalian minal kitab wal hikmah, daripada kitab dan hikmah. Hikmah dalam ayat Quran ada banyak makna. Kita perlu lihat kepada konteks ayat. Kerana hikmah kadang-kadang boleh bererti mau'izah, peringatan. Allah sebut hikmatun balighatun fama tughni nuzur. Dalam kita baca ayat, kadang-kadang maknanya al-mau'izah, iaitu peringatan. Kadang-kadang maknanya sunnah, seperti mana dalam ayat yang kita baca sekarang, ayat-ayat yang kita akan baca lagi pada malam ini. Dan juga ayat makna yang ketiga, kadang-kadang al-hikmah dalam bahasa Arab boleh membawa makna kefahaman. Bila kata seorang tu ada hikmah, artinya dia faham. Walaqad atayna Luqman al-hikmah, dan kami telah sampaikan, kami telah berikan kepada Luqman itu al-hikmah, iaitu kefahaman. Anishkur lillah, iaitu dia tahu bahawa agar dia tahu bahawa kewajipan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah dalam surah Luqman artinya kefahaman. Hikmah sebagai setengah tempat artinya peringatan, mau'izah. Hikmah kadang-kadangnya makna sunnah. Hikmah juga kadang-kadang maknanya an-nubuwah, kenabian itu sendiri. Allah sebut tentang Nabi Daud AS. Allah kata wa atainahul hikmata wa fasl khitab, dan kami berikan kepada Daud itu al-hikmah, iaitu kenabian, dan juga fasl khitab, iaitu fasl khitab, yang perlu dirujuk pada maknanya, kerana maknanya ada banyak erti. Namun saya fokuskan kepada makna al-hikmah. Al-hikmah artinya kenabian. Hikmah artinya kenabian, an-nubuwah. Hikmah juga kadang-kadang bererti mesej yang kita sampaikan tanpa disertai dengan sebarang ancaman. Iaitu kita kata berdakwah dengan cara hikmah, dakwah dengan cara yang lembut, cara yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Berdakwahlah kalian kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan dengan mau'izah, dengan peringatan terbaik. Jadi hikmah ada banyak makna. Cuma ayat-ayat yang Syekh sebutkan sini, iaitu dalam 3 ayat yang Syekh sebut sini yang menyebutkan tentang hikmah, semua sekali maknanya sunnah Nabi SAW. Ayat yang pertama Allah sebut wa ma anzala alaikum minal kitab wal hikmah, dan apa yang kami turunkan kepada kalian berbentuk al-kitab dan al-hikmah, iaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya hikmah itu juga diturunkan bersama dengan al-kitab. Cuma kitab Al-Quranul Karim, lafaz-lafaz dan juga ayat-ayat kitab itu merupakan zikir, merupakan lafaz-lafaz, perkataan-perkataan dalam ayat Quran, kalamullah yang berbentuk zikir, iaitu kita baca, kita berta'abbud dengannya, kita baca, jadikan dia sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bacaan kita itu, maka mulut kita berzikir kepada Allah, dengan bacaan kita diberikan pahala. Berbeza daripada hikmah, iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak boleh jadikan lafaz hadis itu sebagai ibadah, ataupun tidak boleh berta'abbud dengan lafaz hadis. Lafaz hadis kita baca untuk memahami makna yang terkandung dalamnya, untuk menerima mesej daripadanya. Kecuali hadis-hadis yang menerangkan tentang perkataan-perkataan ataupun lafaz-lafaz zikir, maka
lafaz-lafaz itu dijadikan sebagai ibadah kerana keterangan Nabi tadi bahawa ianya berbentuk zikir. Namun hadis-hadis yang biasa tidak boleh dijadikan sebagai ayat untuk kita berta'abbud atau beribadah dengannya. Berbeza dengan Quran. Ayat Quran keseluruhannya merupakan ibadah, merupakan zikir yang boleh kita berta'abbud dengannya. Ayat seterusnya Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab, Allah kata wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah, dan ingatlah Nabi Allah berfirman kepada isteri-isteri Rasulullah, dan ingatlah terhadap apa-apa yang dibacakan dalam rumah-rumah kalian berbentuk ayat Allah dan hikmah. Jadi hikmah juga Allah sebutkan bahawa dibacakan, artinya ianya suatu perkara yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hikmah itu ialah al-sunnah. Yang keempat, wa qala ta'ala wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan Allah telah turunkan kepada kamu al-kitab dan al-hikmah, dan Allah telah ajarkan pada kamu suatu perkara yang kamu tidak tahu sebelumnya. Dan itu merupakan, dan ketahuilah bahawa kelebihan yang Allah kurniakan kepada kamu itu sangat-sangat agung. Allah sebut wa anzala 'alaikal kitaba wal hikmah, dan telah Allah turunkan kepada kamu wahai Muhammad al-kitab dan al-hikmah, iaitu Quran dan as-sunnah. Di sini menunjukkan bahawa Nabi tidak berbicara dengan kehendaknya, semua sekali merupakan hikmah, semua sekali merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini kategori ayat kedua. Ayat yang menerangkan bahawa perkataan Rasulullah merupakan wahyu dan didahului oleh ayat wajib beriman dengan wahyu. Okey. Kategori pertama, Allah sebut wajib beriman dengan Allah dan Rasulnya. Kategori kedua, Allah dalam ayat-ayat menerangkan kedudukan sunnah ini, Allah Subhanahu Wa Taala terangkan tentang bahawa apa yang Nabi ungkapkan itu merupakan sesuatu yang diturunkan kepadanya, bukan Nabi berbicara dengan kehendaknya. Yang ketiga, kategori ketiga dalam menunjukkan kedudukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah madalla ala annahu mubayyinun li kitabillahi wa syarihan lah. Ayat-ayat yang menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan penjelas, memerlukan orang yang memberi penjelasan terhadap makna isi kandungan Alkitab. Allah berfirman wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan telah kami turunkan kepada kalian az-zikra, iaitu Alkitab, litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim, untuk kamu berikan penjelasan kepada manusia tentang apa yang diturunkan pada mereka, wala'allahum yatafakkarun, dan agar mereka berfikir. Ayat ini Allah beritahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditugaskan untuk menjelaskan isi kandungan Alkitab. Jadi kalau kita baca dalam kitab, dalam Quran Al-Karim, ada ayat-ayat yang mutasyabihat, yang tidak jelas maknanya. Ayat-ayat yang kita rasakan adanya keperluan untuk cari penjelasan, maka penjelasannya perlu dirujuk kepada hadis, perlu dirujuk kepada sunnah. Sebab yang menjelaskan makna sunnah ialah hadis ialah Nabi SAW. Maka kaedah yang digunakan pakai oleh golongan anti hadis tadi salah, dan kaedah itu juga diasaskan oleh golongan ahlul kalam, itu kaedah yang salah, iaitu menolak ketetapan keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam makna Al-Quranul Karim, walaupun mereka tolak itu dengan alasan ia hadis ahad. Hadis ahad bukanlah suatu hadis tidak sahih. Hadis ahad suatu perkara yang sahih, namun ianya jalannya tidak mencapai tahap mutawatir, dan tahap tawatur itu tidaklah diwajibkan. Sebagaimana kita wajib menerima keterangan Rasulullah berkaitan dengan hukum hakam, kita juga wajib menerima keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua masalah, dan terutamanya yang lebih aula ialah masalah berkaitan dengan akidah. Maka masalah akidah ini perlu dirujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kita merujuk kepada sumber yang lain. Kita masuk terus pada kategori keempat. Kita ambil satu contoh saja kerana kita cuba habiskan kategori-kategori malam ini insya-Allah secara ringkas.
Kategori keempat daripada ayat-ayat Quran yang menunjukkan bahawa kedudukan sunnah itu tinggi dalam Quran Karim ialah ayat yang kata Syekh madalla ala annahu huwal uswah. Ayat yang menerangkan bahawa Nabi SAW adalah contoh ikutan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dan sesungguhnya Rasulullah itu merupakan uswatun hasanah, merupakan suri tauladan yang terbaik bagi siapa yang inginkan kehidupan yang baik di hari akhirat. Bagi siapa yang inginkan wajah Allah, menginginkan redha Allah dan menginginkan kebaikan di hari akhirat. Bagi siapa yang berzikir kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Ayat ini merupakan ayat asas kepada kewajipan bertaassi, iaitu menjadikan Nabi SAW sebagai contoh, sebagai suri tauladan dalam semua perkara. Kata Ibn Katsir rahimahullah, hadhihi al-ayatul karimah aslun fi at-ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Ayat ini merupakan usul terhadap kewajipan mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkataan-perkataannya. Nabi cakap dengan lembut, Nabi bercakap dengan fakta, dengan dalil, Nabi bercakap dengan benar, dan cara Nabi bercakap, bagaimana Nabi berbicara dengan keluarganya, dengan isterinya, dengan kanak-kanak, bagaimana Nabi memuji manusia, bagaimana Nabi mengkritik manusia, bagaimana Nabi melayani pelbagai jenis manusia. Semua itu perlu kita contohi. Wa af'alihi, dan perbuatan Rasulullah kita juga perlu contohi. Wa ahwalihi, dan hal-hal dan suasana keadaan Nabi SAW, cara Nabi berpakaian, cara Nabi berjalan, semua ini perlu kita tiru dan taat, dan itulah dia suri tauladan yang terbaik. Wal mutaba'atu wat ta'assi fil fi'li ay yaf'al mithla ma fa'ala ala wajhi alladhi fa'al min ajli annahu fa'al. Okey, yang ini kita perlu kita syarahkan, maknanya seperti umum, iaitu mutaba'ah dan ta'assi artinya buat seperti apa yang Nabi buat. Okey. Ayat yang kedua berkaitan dengan wajib menjadikan Nabi sebagai suri tauladan. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Dan katakan, wahai Muhammad, sekiranya kalian, iaitu golongan musyrikin, tuhibbunallah, kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka hendaklah kalian ikut kepadaku. Yuhibbukumullah, pasti Allah akan cinta kepada kalian. Kerana cinta kita kepada Allah belum tentu dapat balasan daripada Allah. Ada orang cinta kepada Allah, dia benar cinta kepada Allah, dia pun melakukan ibadah kepada Allah. Namun ibadahnya yang dilakukan kepada Allah bukan ibadah yang didasari oleh mutaba'ah, bukan didasari oleh ikutan dia kepada Rasulullah, maka takkan mendapat balas, Allah takkan balas cinta dia. Sebab Allah kata apa? In kuntum tuhibbunallah, sekiranya kalian cintakan Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah, hendaklah kalian taat kepadaku, fattabi'uni, ikutlah padaku, pasti Allah akan cinta pada kalian. Artinya kecintaan Allah datang selepas mengikut Nabi SAW. Kita tidak dibenarkan atas dasar kita mendakwa kita cinta kepada Allah, maka kita bebas melakukan ibadah kepada Allah dengan perkara-perkara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka ramai orang, mereka melakukan ibadah atas dasar cinta kepada Allah dan mereka merasakan itu perkara baik, namun ianya tidak diajarkan Rasulullah. Ini juga merupakan perkara-perkara yang tidak dibenarkan oleh syarak, yang dinamakan sebagai bid'ah. Ayat ini adalah asas kepada ayat ittiba', iaitu mewajibkan kita taat kepada Nabi. Kalau kita benar-benar cinta Allah, hendaklah kita ikut sunnah Rasulullah, pasti Allah akan sayang kepada kalian. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan ampunkan untuk kalian dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Rahman. Iaitu Allah ampunkan, Allah beri rahmat, Allah berikan maghfirah, Allah Subhanahu wa taala cinta bagi orang yang
ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta Allah diikuti dengan mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini aspek kategori yang keempat. Kategori yang kelima, ialah kategori yang menunjukkan ayat-ayat yang menunjukkan bahawa wajib taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila." Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan kepada waliul amr daripada kalian, di kalangan kalian. Waliul amr boleh diartikan kepada umara, iaitu orang-orang yang menjaga urusan dunia kita, dan juga boleh diartikan sebagai ulama, itu orang-orang yang memelihara dan menyampaikan ilmu berkaitan urusan akhirat. Jadi di sini Allah perintahkan supaya kita beriman dengan Allah dan Rasul secara mutlak, dan berimanlah dan taatlah taat kepada Allah dan Rasul secara mutlak, dan taatlah kepada waliul amr, iaitu pemerintah ataupun ulama-ulama di kalangan kalian, sekiranya apa yang diperintahkan itu tidak bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Apa arti taat? Taat artinya ikut. Taat artinya ikut. Kadang-kadang sebahagian yang diperintahkan untuk Allah dan Rasulnya kita faham dengan jelas. Cuma saya buat selingan sedikit. Kadang-kadang dalam bab pemerintahan, kadang-kadang pemerintah memerintahkan kita buat satu perkara yang kita tidak setuju, yang kita rasa lebih aula undang-undang tidak diketatkan begini, lebih aula perlu dibuat perkara sekian. Seperti yang kita tahu, sekarang kita berada dalam perintah kawalan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, PKPP mungkin, saya pun tak ikut sangat, tapi saya tahu ia akan disambung sehingga bulan Disember, sehingga pada bulan 12. Jadi kadang-kadang sebahagian daripada kita rasa macam tiada keperluan, atau ada yang merasakan ada keperluan namun perlu dicepatkan lebih daripada itu. Ada yang berpandangan begini dan begitu, dan ada yang berpandangan bahawa SOP tak perlu diletakkan begini dan begitu. Ya, pandangan manusia pelbagai. Doktor ramai, ulama ada pelbagai pandangan. Dan kalau kita kumpulkan semua pandangan, kita akan dapati mungkin ada 1,000 atau 2,000 pandangan dan cadangan. Cuma apabila pemerintah telah putuskan suatu perkara, maka taatlah. Taatlah dengan apa yang disampaikan. Tidak bererti kita tidak boleh membincangkannya tentang logik dan sampaikan kepada pemerintah. Namun ketaatan, tatkala perintah itu telah dikeluarkan dan perintah itu tidak melanggari perintah Allah dan Rasulnya, maka hendaklah kita taat, kerana itu lebih dekat kepada kebaikan. Kerana Allah kata dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, perkara itu lebih baik penyudahnya. Kalau kita sibuk dengan membantah dan dengan pandangan kita rasa kita lebih betul, natijah tidak baik. Walaupun kadang-kadang kebenaran di pihak kita, namun dalam bab ini sekiranya dia tidak berkaitan dengan Allah dan Rasulnya, dia berkaitan hanya kita rasa lebih elok begini dan begitu, hanya berkaitan dengan maslahat dunia yang kita rasakan dengan pandangan sisi pandang masing-masing, maka kata-kata yang perlu ditaat itu kata-kata dan juga keputusan yang perlu ditaati adalah keputusan waliul amr. Yang kedua, ayat yang kedua daripada kategori ini, Allah sebut wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tanya, nak taat pada Allah macam mana? Caranya taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat banyak saya baca, Syekh sebutkan sini ada 7 ayat. Cuba saya pilih ayat terakhir, salah satu daripada ayatnya kita tengok pada ayat yang keempat. Syekh sebut, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi war rasul, sahutlah seruan Allah dan Rasul, idza da'akum lima yuhyikum, apabila
Rasul mengajak kalian kepada sesuatu perkara yang boleh menghidupkan kebaikan pada kalian. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih, Allah Subhanahu wa taala membatasi seseorang dengan hatinya, iaitu Allah yang mengawal hati seseorang. Wa annahu ilaihi tuhsyarun, Allah menguasai hati seseorang dan sesungguhnya kepadanya lah ia akan dikembalikan. Allah beritahu tentang apa? Hendaklah kita sahut seruan Allah dan Rasulnya. Ayat ini turun, ada sebab nuzulnya. Ayat ini ada kisah berkaitan dengan ayat ini. Pada satu ketika Nabi SAW masuk. Ketika itu seorang sahabat bernama Abi Sa'id Ibn Mu'alla ingin solat. Nabi panggil dia teruskan solat. Dia tak datang kepada Rasulullah, dia solat dulu, kemudian baru dia datang kepada Nabi. Nabi tanya pada dia, Nabi kata, kenapa apa yang menyebabkan kamu, apa yang menghalang kamu datang kepadaku tatkala aku memanggilnya? Dan Nabi SAW tidak menunggu jawapan, kerana Nabi tahu bahawa sahabat tadi memang ingin solat. Bila ingin solat, teruskan solat. Sepatutnya, walaupun sahabat tadi ingin solat, walaupun masuk masjid perlu solat, namun bila Nabi panggil, ketaatan kepada Rasul itu perlu dia sahut. Nabi cuma tegur, kenapa kamu, apa yang menyebabkan kamu tidak datang kepadaku ketika aku panggil tadi? Dan Nabi dah tahu jawapannya adalah sahabat nak solat. Okay. Kemudian Nabi kata, nanti selepas keluar daripada ketika aku keluar daripada masjid, nanti aku akan ajar kepada kamu satu ayat yang sangat agung, sangat besar. Kemudian keadaan dia berterusan dalam majlis salat. Nabi pun salat berjamaah dan juga majlis seterusnya, sehinggalah ketika Nabi ingin keluar. Waktu Nabi ingin keluar, sahabat tadi pergi jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya kamu katakan padaku tadi bahawa kamu ingin ajarkan padaku ayat yang sangat agung, sangat besar kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat itu adalah, kemudian Nabi ajarkan ayat tersebut, iaitu ayat suratul Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pentingnya Allah SWT sebutkan di sini, hendaklah kita sahut seruan Allah dan Rasulnya. Jadi apa sekalipun yang kebaikan yang ingin kita lakukan, apabila kita tahu bahawa seruan Allah dan Rasulnya mengajak kita pada suatu perkara, hendaklah kita tinggalkan. Kadang-kadang kita inginkan buat satu kebaikan, namun tatkala ada seruan Allah dan Rasulnya, sama ada seruan itu berbentuk salat, berbentuk ibadah, ataupun seruan untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, segera kita mampu, hendaklah kita dahulukan, ikuti, istijab, artinya kita sahut seruan tersebut. Perkara itu ialah perkara yang menyebabkan hati kita dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah sebut wa'lamu annallaha yahulu baina mar'i wa qalbih. Allah Subhanahu Wa Taala menguasai hati seseorang. Tatkala kita taat kepada Nabi, Allah akan jadikan hidup kita ni hidup kita ni, kata lima yuhyikum, hidup kita ni ada kebaikannya. Amalan-amalan kita ada keberkatannya. Dan Allah beritahu dengan ketaatan kepada Nabi tadi, selain pada hidup jadi baik, hati kita juga akan dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah yang menguasai hati seseorang. Jadi kebaikan tadi puncanya datang dari mana? Datang daripada ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izinkan saya ambil lagi dua aspek, iaitu yang aspek kategori yang keenam. Kategori yang keenam daripada ayat-ayat yang menunjukkan kedudukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran ialah ayat kategori ma dalla ala wa'din man ata'ahu wa thawabihi wa thana'i alaihi. Ayat-ayat yang menunjukkan tentang janji baik yang Allah berikan kepada orang yang taat kepadanya, dan ayat yang menerangkan tentang pahala dan pujian Allah kepada orang yang taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat pertama, Allah berfirman, tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah akan masukkan dia dalam syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal selama-lamanya dalam syurga tersebut, dan itu merupakan kejayaan yang besar. Maknanya jelas,
Makna pertama, taat kepada Allah dan Rasulnya akan dimasukkan dalam syurga yang adanya sungai-sungai. Balasan yang kedua, janji baik yang kedua dalam ayat lain Allah sebut, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini bab tentang kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya. Para siapa taat kepada Allah Rasulnya, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka di kalangan nabiyyin, siddiqin, syuhada'i, salihin, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Kalau kita ikuti mereka dan temani mereka di dunia ini, maka di akhirat kita akan bersama dengan mereka, dan semua kita maklum bahawa kedudukan yang mulia yang Allah berikan kepada golongan an-nabiyyin, siddiqin, syuhada', salihin ialah kedudukan-kedudukan yang sangat mulia di hari kiamat. Ini balasan bagi orang taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan duduk bersama dengan nabiyyin, siddiqin, syuhada', salihin, sebab mereka semua ini adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, wal mu'minun wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Ringkasnya Allah sebut barang siapa dan mereka orang-orang yang beriman itu mereka lakukan banyak perkara, amar ma'ruf nahi munkar, dirikan solat, tunaikan zakat, dan mereka juga taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka ini apa dia? Ulaika sayarhamuhumullah, Allah akan rahmati mereka, Allah akan belas kasihan kepada mereka. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah itu maha gagah dan maha bijaksana. Jadi balasan yang ketiga, balasan pertama syurga, balasan kedua mendampingi orang di kalangan, mendampingi nabi-nabi, syuhada', salihin, dan juga orang-orang yang baik, nabi, siddiqin, syuhada', salihin. Balasan ketiga yang Allah sebutkan dalam ayat ini ialah mereka akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang taat dengan Allah dan Rasulnya. Ayat yang keempat Allah sebut, wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut pada Allah dan bertakwa padanya, mereka adalah orang-orang yang berjaya. Iaitu faizun, berjaya secara mutlak. Faizun, berjaya secara mutlak dalam segala perkara di dunia dan di akhirat. Ini balasan yang diberikan pada orang taat pada Allah dan Rasulnya. Kategori yang ketujuh, ma dalla ala wa'idin man asahu wa dhammah. Ayat-ayat yang menunjukkan tentang janji buruk dan celaan Allah kepada orang yang melakukan maksiat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, "Qul ati'u Allah war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin." Katakan, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, sekiranya kalian berpaling, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang kafir. Allah namakan mereka sebagai orang kafir, dan Allah beritahu Allah tidak suka kepada orang kafir. Orang yang ingkar dan buat maksiat kepada Allah, kepada Rasulullah, tidak taat kepada Rasulullah, mereka adalah berperangai seperti perangai orang kafir, dan Allah kata Allah tidak suka pada orang-orang kafir. Yang kedua, yauma izi yawad, ayat Quran, Allah berfirman, yauma izi yawaddul ladina kafaru wa asaw ar-rasula law tusawwa bihimul ardu wa la yaktumuna Allah haditha. Pada hari kiamat, pada hari di padang mahsyar, orang-orang kafir mereka mengharap, orang-orang kafir dan asawar rasul yang melawan dengan Rasulullah, yang tidak mentaati, yang tidak beriman dengan Rasulullah, atau yang melakukan maksiat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berharap agar mereka dibangkitkan seperti tanah. Mereka dibangkit seperti tanah yang tidak dipersoalkan. Artinya Allah cerita tentang penyesalan mereka di hari akhirat. Ayat ketiga Allah sebut tentang balasan orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasul. Allah berfirman, yauma tuqallabu wujuhuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Pada hari wajah mereka dibolak-balikkan di atas neraka, mereka menjerit dan berkata, ya laitana, alangkah baiknya ata'na Allah wa ata'na ar-rasula, alangkah baiknya dahulu kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Jadi fokus kita sekarang pada taat ber-Rasul. Taat Allah dan Rasul dia bersama. Jadi Allah SWT menerangkan tentang balasan mereka ialah akan dibolak-balikkan wajah mereka atas api neraka. Ayat yang keempat yang menerangkan tentang balasan orang yang tidak taat ber-Rasul ialah
firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amri falyahlifuna ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah kamu beri peringatan kepada orang-orang yang menyalahi Nabi SAW dalam urusan-urusannya, akan ditimpa pada mereka fitnah atau ditimpa pada mereka azab yang pedih. Fitnah berlaku di dunia. Orang yang tak taat kepada Nabi, dia akan ditimpa dengan fitnah, iaitu dengan bala bencana di dunia, sama ada dalam bab kehidupan dunianya atau dalam bab keagamaannya. Dia akan ditimpa dengan pelbagai syubhat kerana dia tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Dia akan ditimpa dengan fitnah, au yusibahum azabun alim, atau dia akan ditimpa dengan azab yang pedih di hari akhirat. Puncanya apa? Puncanya apa? Menyalahi Nabi SAW. Ayat yang kelima daripada kategori ini, Allah sebut, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Dan barang siapa yang tidak taat kepada Allah, yang membantah Rasulullah SAW selepas dia mengetahui kebenaran dan selepas dia mengikut jalan mengikut selain jalan orang mukmin, Allah akan palingkan dia dan Allah akan bakar dia di atas neraka Jahannam, dan itulah tempat yang paling buruk. Ini berkaitan dengan kategori yang ke-7 dan yang terakhir, kategori yang ke-8 dalam menerangkan kedudukan Nabi dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ayat Quran, adalah ayat-ayat yang menunjukkan ma dalla ala wujubi tahkimihi wa salbi ikhtiyarihi 'anil 'abdi ba'da qada'ihi. Ayat yang menunjukkan bahawa wajib kita menerima penghakiman yang diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila berlaku dua masalah, kemudian Nabi putuskan suatu keputusan, hendaklah kita menerima keputusan tersebut dan jangan mencari pilihan untuk menjauhi apa yang telah Nabi putuskan. Ayat dalilnya, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dan demi fala wa rabbika, demi Tuhan kamu, orang-orang, iaitu demi Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya tidak akan beriman orang-orang beriman itu dikatakan beriman sehingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim di atas apa yang mereka selisihkan sesama mereka, kemudian mereka tidak meninggalkan sebarang perasaan kesal dan tidak selesa dengan apa yang telah kamu tetapkan, dan mereka serahkan kepada kamu dengan sebenar-benarnya. Dan ayat yang terakhir yang saya sebutkan dalam kategori ini adalah wa ma kana lil mu'mini wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan bagi seorang mukmin dan mukminah itu tidak ada bagi mereka suatu pilihan apabila Allah dan Rasul telah tetapkan suatu perkara, tidak ada pilihan bagi mereka kecuali mereka mengikutinya, dan barang siapa yang buat maksiat atau tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ini adalah semua menerangkan tentang kedudukan yang tinggi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bacakan banyak-banyak tentang kedudukan sunnah Nabi ini bukanlah untuk kita merasakan bahawa perlu kita terangkan sehingga kita buat perkara yang sia-sia sebab orang dah tahu dah sunnah Nabi Muhammad. Tidak, kerana masih ramai orang yang meragukan atau tidak mengendahkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat-ayat ini kita bacakan, kita akan tahu apakah balasan untuk orang yang tidak mengendahkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah janji baik yang diberikan kepada mereka, apakah ayat-ayat Allah yang menerangkan tentang kedudukan orang yang taat dan kedudukan orang yang tidak taat kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah sekadar ini, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan kita yang 1 jam lebih ini pertemuan yang diberkati dan ada manfaat dan kebaikannya. Sekiranya perkara itu baik, maka yang perkara baik yang mampu kita amalkan, yang berbentuk ilmiah hendaklah kita faham dan kita yakini. Manakala kalau sekiranya ada keburukan, hendaklah tuan-tuan tegur dan betulkan. Dan kalau kita juga tidak sedar tentang kesalahan tersebut atau mungkin kesilapan-kesilapan yang tidak perlu tegur, cuma berbentuk terlanjur kata dan sebagainya, kita hanya mampu minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan tersebut, kerana tiada kesalahan itu mengandungi dosa. Dan antara caranya tidak lain tidak bukan dengan kafaratul majlis.
sekadar ini. Wassallallahu subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.